Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin salawatullahi wassalamuhu alaihi wa alaihim ajma'in wa ala ali kulli wassahabati wal qarabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin wa ila arwahi walidina wa muallimina wa zawil huquqi alaina ajma'in wa khususan ila hadrati Syekh Abdul Ghani Yahya wa Syekh Umar Yusuf bisiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'. Alhamdulillah, kita sama-sama panjatkan syukur kehadiratillah subhanahu wa ta'ala yang dengan limpah dan kurnianya diizin oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada kita pada pagi ini untuk sama-sama kita menyambung lagi kuliah pengajian kita, iaitulah kitab Risalatut Tauhid. Moga-moga dengan pengajian ini akan meningkatkan lagi kefahaman tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dengan kefahaman itulah akan meneguhkan keimanan kita kepada Allah. Atas keteguhan itulah kita ditempatkan Allah di dalam syurganya nanti di hari akhirat kelak, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati pengerusi masjid dan seluruh saf kepimpinannya, para imam, para bilal, tok-tok siap yang tak dapat kita nak sebutkan namanya satu persatu, yang amat-amat disanjungi para asatizah, alim-alim ulama, tuan-tuan guru, ustaz ataupun ustazah yang hadir pada pagi subuh ini, mohonlah ditegur kepada hamba yang fakir dalam bidang ilmu ini sekiranya apa yang disampaikan dan dikongsikan ada salah dan silapnya. Yang kita kasihi ayah-ayah, ibu-ibu, pemuda-pemudi, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kita sambung muka surat 21. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab, ancak dan sebagainya adalah membuang ancak dan memberi makan hantu syaitan. Ini satu daripada adat kepercayaan orang yang menyembah berhala, kerana mereka itu beriktikad bahawa hantu dan syaitan itu berkuasa menyebabkan sakit atau sampuk dan sebagainya. Maka mereka yang mengadakan ancak serta mengadakan jamuan, apa tu? Simah tukar ganti. Tu apa tu? Tembakau. Dan perkara yang seumpamanya itu telah melakukan perbuatan orang musyrikin. Okey, baik. Ni nak cerita tentang syirik. Dia sebenarnya bersambung daripada sifat yang keenam kita mengaji sebelum ni, sifat Allah, iaitu sifat wahdaniyah. Kita ingat balik sikit, wahdaniyah ni macam mana? Wahdaniyah ni artinya esa. Maknanya tunggal, satu sahaja. Iaitu Allah itu esa dari segi zat, sifat dan af'al.
Maksudnya diri Allah itu esa, tak ada siapa pun sama dengan diri Allah. Sifat Allah pun begitu, dan perbuatan Allah juga begitu. Dan lebih perhalusi lagi dalam ilmu tasawuf, maksud zat Allah itu esa artinya tidak ada zat lain melainkan zat Allah semata-mata. Maknanya tak ada diri yang lain melainkan hanya ada diri Allah. Dan diri yang lain-lain ni cuma diadakan, hakikat tak ada. Begitu juga sifat, sebenar-benar sifat yang ada hanya sifat Allah. Ada sifat-sifat kita ni hakikat tak ada, cuma diadakan. Begitu juga perbuatan, hakikat sebenar perbuatan hanya perbuatan Allah. Hanya Allah sahaja yang ada perbuatan. Hanya Allah sahaja yang ada perbuatan. Dah perbuatan kita ni macam mana? Perbuatan kita ni perbuatan yang dibuat oleh Allah. Hakikat tak ada pun perbuatan tu. Macam tu. Maksud dia. Kemudian bersambit daripada sifat wahdaniyah ni, kemudian dia nak tunjuk bagaimana orang yang bercanggah dengan apa yang difaham dengan sifat wahdaniyah. Sebagai contoh, jadi amalan kepada bangsa kita Melayu ni, dulu-dululah, sekarang pun ada juga, iaitu ancak dan sebagainya. Ancak ni dia kata adalah membuang ancak dan memberi makan hantu syaitan. Bagi makan hantu. Orang suruh bagi makan kat fakir miskin, dia bagi makan kat hantu. Tak ada kerja. Dia kata orang Melayu ni dahsyat banding dengan bangsa-bangsa lain. Bangsa lain takut hantu, bangsa Melayu bela hantu. Bukan takut dia bela siap. Ni kata pelik. Jadi memberi makan hantu syaitan. Ini satu daripada adat kepercayaan orang yang menyembah berhala. Buat perbuatan begini syirik, jadi kafir sebab dia sama dengan perbuatan orang menyembah berhala. Macam orang kafir Buddha, dia sediakan apa? Buah limau, buah tembikai dekat dia punya tokong kecil dia tu. Dia bagi habis buah-buah tu semua. Kan? Kita tanya buat apa ni? Tuhan mau makan kata. Tuhan dia bagi makan. Patut Tuhan bagi makan dia bagi makan Tuhan. Pelik. Ini kata mengarut benda-benda begini. Jadi perbuatan kalau orang kita buat macam tu sama. Sama seperti kepercayaan orang yang menyembah berhala. Kerana mereka itu beriktikad. Beriktikad maknanya berpegang bahawa hantu dan syaitan itu berkuasa menyebabkan sakit. Okey. Jadi ini salah satu syirik yang kadang-kadang perasan atau tak perasan. Kita beranggapan bahawa tak payah kata hantu syaitan, apa-apa pun makhluk itu ada kuasa, kafir kalau beriktikad begitu. Kan? Dia percaya bahawa jin boleh bagi sakit orang. Hantu ni boleh bagi sakit orang. Tak boleh bagi sakit. Kan? Yang boleh bagi sakit Allah. Sama juga zaman lah ni zaman canggih sikit. Orang tak pakai jin dah, orang pakai COVID. Kan? COVID pun tak boleh kita iktikad COVID boleh bagi sakit. Tak boleh bagi sakit COVID. Yang bagi sakit Allah. Itu hakikat. Iktikad pegangan dalam. Cumanya kita ikhtiar berubat tak ada masalah. Itu dari segi syariat zahir. Tapi dari segi hakikat, jangan pegang apa pun yang bernama makhluk itu boleh mendatangkan kesan, boleh memberikan sakit. Kalau ada macam tu dalam hati kita, tak guna semayang dah, jadi kafir. Bukan tak payah semayang. Sekejap dia kata orang balik tak payah semayang. Bukan, maksudnya tobatlah. Tobat balik, insaf, kan, mengucap balik 2 kalimah syahadah. Sebab jadi kafir, duduk dalam neraka. Sebab tu perkara begini kena jaga. Kadang-kadang kita tercakap itulah apa yang termaksud di dalam hati. Hati-hati, kan. Dia kata, ustaz boleh ke nak berubat ni ustaz? Tengok ustaz pun badan cik je. Dia tanya kenapa? Jin yang buat ni ustaz, bukan sebarangan jin ni ustaz. Ni jin siam ni. Tok Sami punya jin ni. Dahsyat ustaz.
Ustaz-ustaz sebelum ni berubat semuanya muntah darah, kata. Oh, jadi nak ceritanya jin tu power. Hui, power Ustaz. Cakap itu kafir dah masa tu. Jangan main-main. Jadi kafir dah sebab dia pegang jin tu kuat. Dia pegang jin tu ada kuasa. Dah habis tu Allah Maha Kuat tu nak buat mana? Allah Maha Kuasa nak buat mana? Lepas tu semayang takbir Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Tiba-tiba keluar daripada semayang membesarkan makhluk. Ni mana Allah? Aduh. Jadi ini kalau tak mengaji ilmu agama, habis rosak. Sebab tu ilmu agama amat penting. Tiba-tiba ilmu agama ni jadi pilihan saja. Kan? Kita pakat amai-amai semua kata nak masuk syurga. Nak masuk syurga macam mana? Mengaji agama sikit, mengaji dunia banyak. Nah, dia tengok sekolah tu. Belajar subjek agama berapa banyak? Satu je, pendidikan agama Islam. Subjek dunia, 10 subjek dunia. Nah, sains saja 3. Fizik, kimia, biologi. Nah, lepas tu campur pula lagi bahasa Inggeris, matematik, macam-macam. Nah, boleh standing ke 10 subjek dunia, 1 subjek akhirat. Lepas tu ada hati nak masuk syurga. Cik. Pintu syurga mana nak buka kalau begitu? Ada. Tu renung kita sama-sama. Ada. Lepas tu tak cukup. Lepas tu saya terus terang saya cakap. Kan? Belajar pendidikan agama Islam di sekolah tak mencukupi. Tak dapat nak tampung kefarduan yang sebenar bagi setiap individu, setiap orang yang bernama Islam. Tak cukup. Subjek agama yang wajib saja pecah 3, tauhid, fiqh, tasawuf. Untuk dalamkan lagi ada banyak lagi subjek sampai 15, 16 subjek ni. Nah, ada ilmu Quran, ulumul Quran, tafsir Quran, ulumul hadis, bab hadis. Nah, usul fiqh, macam-macam, pecah. Kan? Banyak. Baru boleh nak kata faham perkara-perkara agama. Tiba-tiba belajar bab dunia melampau-lampau sampai bertahun-tahun, kan? Sampai kahwin pun tidak, apa pun tidak, sibuk ke mengaji bab dunia saja. Tiba-tiba nak masuk syurga. Macam mana? Tu gitu je. Lepas tu hari ni nak bijak pandai dalam bidang keduniaan, master, profesor, doktor, tapi akhirnya dia hentam agamanya sendiri. Kalau tak hentam pun memperendahkan apa yang datang daripada agama. Tak nampak agama lebih utama. Ini yang jadi masalah. Bila nak sains lebih tinggi daripada agama dia sendiri. Patut agama letak atas, sains mengikut agama. Patut begitu. Jadi samalah dalam keadaan begini, dan kepercayaan mengarut. Macam lah ni, orang kata dalam tempoh statistik, dalam tempoh COVID ni, seluruh dunia lah, ada orang yang keluar daripada Islam, murtad, ada yang nak bunuh diri, ada yang bercerai suami isteri dan sebagainya. Bila tanya-tanya, jawapannya kerana tekanan hidup, kerana hidup susah waktu ni, PKP lah, apa semua, lockdown, apa semua, negara-negara apa semua, jadi tak ada kerja, miskin dan sebagainya. Pada saya itu bukan alasan dia, itu bukan jawapan dia. Kalau nak kata jadi stres keluar agama apa semua ni sebabkan miskin, nenek moyang kita dulu lagi miskin daripada kita. Betul tak? Nenek moyang kita ada kerja jadi general manager, mana ada? Gaji berapa? Ada gaji sampai 3-4 ribu macam kita sekarang, mana ada? Toreh ketah je. Nah, dulu seekor ikan boleh kongsi 8 orang adik-beradik. Boleh tak tinggal agama pun, tak keluar daripada Islam pun. Nah, kenapa hari ni kita duit ada, bukan tak ada pun, sampai nak tinggal agama lah apa dengan alasan sebab tekanan hidup. Tu bukan masalah dia sebenarnya. Masalah dia jahil agama, tu cerita dia. Bila jahil agama, bila Allah uji sedikit dengan ujian kehidupan dunia, akhirnya tak boleh. Nak stres lah apalah, bagi alasan, akhirnya tinggal agama. Ini berlaku dah. Berlaku. Memuji agama lain ada. Nak puji bangsa boleh lah, agama tak boleh. Kita tak boleh kata, tengok gereja lagi cantik daripada masjid. Tak boleh cakap macam tu. Ini kan pula lagi kita cakap orang Kristian lebih baik daripada orang Islam. Jadi rosak ni akidah, jangan main-main. Ini pun sebenarnya adalah syirik. Seperti mana macam dalam Ancak ni, dia yakin makhluk lain, jin setan itu lebih hebat.
daripada Allah. Sehingga kan menetapkan mereka ni ada kuasa. Mereka mana ada kuasa? Tak ada apa kuasa. Jin setan ni kan, tak ada apa kuasa. Dia ambil parang, dia tetak tangan dia. Tengok, takluk kata. Memanglah takluk jin tu tolong pegang. Jin tu tahan parang tu. Kalau jin tu balik makan nasi, tak putus tangan dia, putus juga. Tak ada. Jangan benda-benda mengarut begitu. Kata Habib Rizik Syihab, dia kata kalaulah kita ni ada ilmu kebal, bilakan pula kita nak syahid kalau begitu. Kita pakai ilmu kebal nak pergi berperang, lepas tu bila nak syahidnya? Sedangkan seorang pejuang agama, dia pergi berperang sebab bercita-cita mati syahid. Tiba-tiba kebal tak mati-mati, kawan lain semua mati. Dia tak mati-mati situ. Dah nampak? Orang pergi berperang, berjuang sebab nak mati syahid. Sebab mati syahid, mati yang paling terbaik sekali. Kan? Kita mati ni pasti dah. Cuma nak mati dalam keadaan yang terbaik. Paling terbaik mati syahid dah. Itu. Menyebabkan sakit atau sampuk. Boleh sampuk orang, tak ada. Ngarut semua tu. Jadi nak jaga akidah kita jangan rosak. Kita kalau kita kena apa-apa, kita pergi ikhtiar je berubat. Tapi tak payah kata orang ni buat ke, orang ni buat ke, jin ni buat ke, tak ada. Dia tak boleh buat pun sebenarnya, tak ada apa pun. Kita pergi berubat je. Pandang sakit ni Allah beri dan kesembuhan pun Allah beri. Boleh jadi Allah bagi kita sakit sampuk apa semua ni, histeria lah apa ni, kena rasuk apa semua ni, boleh jadi sebab dah lama kita tak baca Quran. Boleh jadi. Jadi bila pergi bawa jumpa ustaz, pergi berubat, ustaz tu kan baca ayat Quran, maka dari situ akan mula balik ayat Quran. Boleh jadi Allah rindu pada kita. Lepas tu Allah buat kita macam tu supaya kita patah balik pada Allah. Itu yang dipanggil taubat. Taubat ni asal perkataan taba. Taba itu artinya kembali. Maknanya kembali kepada Allah setelah kita berjauhan dengan Allah. Tu. Jadi boleh jadi begitu. Nak ikhtiar saja, tapi jangan cakap orang ni buatlah, orang ni buat. Tak ada siapa. Makhluk tak ada kuasa. Kan? Yang berkuasa hanya Allah semata-mata. Tu kita belajar, kita sebut tadi wahdaniyah. Artinya Allah esa dari segi zat, sifat dan af'al. Artinya zat Allah yang esa itu artinya hanya Allah sahaja yang ada zat, ada diri. Lain tak ada diri. Hakikat sebenar semua tidak wujud. Jin setan pun tak wujud. Kita semua tak wujud. Dan tu yang ada ni, itu diwujudkan. Maknanya diadakan. Hakikat COVID-19 pun tak wujud. Tapi Allah yang adakan COVID ni, selagi mana Allah nak ada, dia ada. Selagi mana Allah kata tak ada, so tak ada lah dia. Itu semua atas Allah je. Sifat begitu juga. Yang dimaksudkan wahdaniyah dari segi sifat. Sifat apa? Sifat menyakitkan ke, sifat apa, tak kira sifat. Jadi sifat tu semua hakikat sebenar Allah. Sebab tu kita kena faham betul-betul dalam belajar bab akidah ni, bila sampai kepada kematian sebagai contoh. Boleh tak boleh malaikat maut mematikan kita? Boleh tak boleh? Hakikat sebenar malaikat maut mematikan kita? Tak boleh. Malaikat maut kerja dia, Israel tu, tugas dia mencabut nyawa. Adapun menghidup dan mematikan hanya semata-mata Allah. Itu akidah. Malaikat maut pun tak boleh bagi kita mati. Dia cuma buat kerja. Kerja dia apa? Cabut nyawa. Allah boleh buat dia cabut nyawa tapi tak mati. Allah boleh buat. Bukan payah pun. Mudah bagi Allah. Cabut nyawa dah tapi tak mati. Allah boleh buat. Allah boleh buat enjin, kereta, bawa keluar enjin tapi jalan kereta. Boleh tak? Boleh turun bukit, kan jalan kereta tu. Tak ada payah pun sebenarnya. Kan? Mudah bagi Allah. Kan? Tu dia. Jadi jangan nampak sesuatu benda tu ada kuasa
Termasuklah apa-apa pun, malaikat sendiri tak ada kuasa. Yang berkuasa hanya semata-mata Allah. Itu hak Allah. Sebab tu kena faham betul-betul. Maka mereka yang mengadakan ancak, siapa yang buat ancak serta mengadakan jamuan, simah, tukar ganti, temiku benda tu. Inilah benda-benda mereka buat ni lah. Maknanya buat makanan, lepas tu hidang. Pulut kuning ke apa ke, hidang. Tanya hidang ke siapa ni? Ada makhluk lain. Buat begitu syirik. Lainlah kita bubuh kita hidang. Hidang ke siapa ni? Kucing. Itu tak apa. Jangan kata syirik juga ni. Bagi makan kucing tak apalah, sebab nampak je lah makhluk tu. Ini makhluk yang tak tahu mana dia kata nak bagi. Tak ada. Itu semua mengarut. Jangan terpedaya. Kadang-kadang nak jaga kedai lah, nak jaga kebun lah. Nak jaga apanya? Allah je jaga kita. Minta pertolongan Allah lah. Lepas tu mengarut, dia nak kencing, masuk dalam kat semak-semak tandas tu. Tok, anak cucu nak tumpang kencing. Tiba tok tu jawab, tok mu, dia kata. Tok mana pula? Tak ada tok lah situ. Tak payah nak kata tumpang kencing lah apa benda. Ngarut, nak pergi je. Cari tempat yang sesuai, buang situ. Ada masalah kan? Jangan buang kat tempat kata ulama berlubang. Kerana berlubang itu rumah makhluk. Dua makhluk yang tinggal di lubang. Satu makhluk yang panjang tu kan, ular lah. Kan, takut ular tu keluar-keluar tengok ni apa benda lah ni, dia kata. Kak gitu, zuriat apa tak ada. Kan? Satu lagi makhluk halus. Makhluk halus yakni jin juga. Tu yang balik-balik kena ganggu. Sebab dia lah, orang tu ganggu rumah dia. Macam kita ke orang kacau rumah kita. Adik sampai balik dia. Kan? Sama gitu. Dan perkara yang seumpamanya itu telah melakukan perbuatan orang musyrikin. Kalau buat begini, maknanya dia telah menyerupai perbuatan orang musyrikin. Bila menyerupai, jadi macam mana akidah dia? Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai satu kaum, jadi kaum tu, kata Nabi. Jadi kalau dia menyerupai kaum musyrikin, maka jadi musyrikin lah dia. Nampak? Jadi musyrik lah dia. Kan? Jadilah seperti kafir. Pergi bertemu bomoh. Sebenarnya bomoh ni bukan salah. Bomoh ni bahasa lama. Bomoh ni maksudnya tukang rawat. Bahasa moden doktor. Doktor tu bomoh lah juga. Cuma tak ada orang panggil bomoh kat doktor. Tak ada pergi hospital Taiping, masuk-masuk bomoh, ada bomoh. Ada bomoh apa sini? Bomoh tu doktor, doktor tu bomoh, dia perawat. Dia tukang rawat orang. Bukan semesti bomoh tu salah. Tak semesti bomoh salah. Kalau bomoh tu dia berubat dengan ayat Quran, syifa-syifa, tak ada masalah ni. Yang salah bila dia menggunakan cara yang salah, baru salah. Jadi yang salah tu bukan ke bomoh tu, cara perubatannya tu. Yang tu kita kena nilai, kena tengok macam mana cara dia berubat. Lepas tu saya bagi tips senang. Kalau kita pergi berubat dengan mana-mana orang, kan, kita dengar papak dia kumat kamit mulut dia, kita tanya dia, cik baca apa, tanya dia. Kalau dia rahsiakan, tak payah pergi dah lepas tu. Apa nak rahsia pula? Ilmu Allah kan. Dia baca apa? Saya baca ayat Quran sekian. Ayat nombor ni, surah yang ini. Tak apa masalah. Boleh. Memang baca itu. Tapi kalau ada mentera-mentera khas, tu pelik. Ambil mana mentera khas apa benda semua tu. Jadi tak payah. Ambil yang orang cakap apa, umum sahaja. Jadi yang masalahnya bukan masalah bomoh tak bomoh, masalahnya cara perubatannya. Doktor pun kalau cara perubatannya melanggar syarak, doktor pun jadi boleh rosak agama. Doktor. Selalu orang hanya kritik bomoh, tapi kadang orang tak nampak doktor tu salah. Tak mana doktor salah? Bedah kemaluan. Laki nak tukar jadi jantina perempuan. Siapa tolong bedah? Doktor. Tak rosak tu agama. Doktor yang buat kerja merosakkan agama. Jadi doktor pun kadang-kadang pada tempat yang tak kena jahat juga. Jadi bukan masalah perkataan doktor atau bomoh, cara perubatan.
cara perubatan yang salah, maka salah. Sesuatu yang paling utama kita kena tahu kaedah yang diguna pakai. Apa yang dipakainya, caranya bagaimana, kaedahnya bagaimana. Ustaz pun kalau pakai kopiah sampai 4 lapis atas kepala, tapi cara diguna pakai itu cara syirik, tak jadi apa kak. Bagi ikut dengan ustaz tu. Ustaz tak ustaz. Dia bukan kira ustaz tak ustaz, dia kira kaedah. Tu kena faham. Jangan taksub yang bukan-bukan. Jadi itu dia kata. Dan lagi pula contoh perkara-perkara yang mengarut upacara harimau pula dah. Suatu upacara dinamakan jamuan harimau. Bagi makan harimau. Nak buat sangat jamuan harimau, pergi zoo Taiping bagi makan, masuk dalam kandang tu. Upacara ini dilakukan setahun sekali di dalam belukar di tepi-tepi hutan. Di sana dipanggil harimau yang disangkakan sakti itu. Kiranya harimau ini tidak dipuja. Apa tu? Sekiranya harimau ini tidak dipuja, kelak. Kelak dia akan membinasakan ahli-ahli kampung. Mengarut. Kalau kita tak bagi dia makan, nanti rimau ni makan orang. Kacau satu kampung. Jadi kita pun letak makanan-makanan tepi hutan. Ni semua mengarut ni. Tak nak bagi hantu setan kacau, bagi makan. Itu kepercayaan orang Buddha. Orang kafir dia ada. Saya tanya-tanya kawan-kawan yang bukan Islam lah, yang Cina. Dia ada satu hari dipanggil hari hantu. Hari berapa hari bulan saya tak tahulah. Tapi hari tu, malam tu dia akan bawa makanan-makanan, dia letak, lepas tu dia bakar mercun. Tum dia sambut. Mercun tu tujuannya nak bagi hint dekat hantu tu, sini ada makan, itulah. Jadi hantu pun akan berkumpul buat jamuan kenduri kendara hantu-hantu. Mengarut kan. Orang nak lari pada hantu, dia panggil hantu bagi makan. Tu. Dan binatang apa ni? Binatang ternak, maka harimau, nanti makan binatang ternak. Maka harimau ini dinamakan harimau maujud. Harimau maujud. Maka di dalam upacara ini disembelih seekor kerbau. Kerbau juga jadi mangsa. Lepas tu dah lah sembelih kerbau, buat makan masjid, boleh tahan lagi bagi makan limau. Hati, jantung, lidah, kepala, mata, telinganya untuk makanan harimau maujud itu. Maka dagingnya bagi makanan orang yang hadir di dalam upacara itu. Pandai kat dia. Daging dia ambil. Hantu pun kata, pandai mu ya, kena aku kencing kat, dia kata. Ingat kerajaan je, dia pun kencing juga, dia kata. Maka kepercayaan yang mengatakan hantu-hantu, jin-jin dan syaitan itu berkuasa memberi mudarat dan mendatangkan manfaat, itulah kepercayaan yang menyekutukan Allah dengan makhluknya. Apa maksud dia? Jadi kita begini, jangan sesekali kita pegang makhluk boleh bagi manfaat atau boleh bagi mudarat. Dua-dua tak boleh. Ya, makhluk tak boleh bagi manfaat. Maksud manfaat apa dia? Mendatangkan kebaikan kepada kita. Makhluk tak boleh bagi baik. Makhluk tak boleh bagi baik. Dan makhluk juga tak boleh bagi mudarat. Nak bagi rosak kita tak boleh makhluk. Yang boleh bagi manfaat dan mudarat hanya semata-mata illallah, hanya Allah sahaja. Tu yang kita ratib zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Maknanya tidak ada yang mendatangkan murad illallah, hanya Allah. Tidak ada yang mendatangkan manfaat illallah, melainkan Allah. Ada. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini amalan bismillah 4. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah sesuatu itu menurut apa yang dikehendaki Allah. La yasukul khaira illallah. Tidak ada yang mendatangkan kebaikan melainkan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah sesuatu itu menurut apa yang dikehendaki Allah. La yasrifu su'a illallah. Tidak ada yang mendatangkan kejahatan melainkan Allah.
Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah sesuatu itu menurut apa yang dikehendaki Allah. Maka min nikmatin faminallah, setiap nikmat ini semuanya daripada Allah. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah sesuatu itu menurut apa yang dikehendaki Allah. La haula wala quwwata illa billah, tidak ada daya dan kekuatan melainkan daya dan kekuatan hanya datang daripada pertolongan Allah semata-mata. Amal bismillah 4 ni. Nah, bismillah 4 ni zikir Nabi, Nabi Khidir alaihi salam. Kan? Amalkan, bangun-bangun pagi kita amal baca bismillah 4. Nah, supaya kemah di hati kita ingat bahawa tak ada siapa yang ada kuasa melainkan hanya kuasa itu hanya Allah. Makhluk tak boleh buat apa-apa. Nah, pegang kemah-kemah gitu. Makhluk tak boleh bagi manfaat. Contoh, maksud makhluk tak boleh bagi manfaat. Saya tak boleh bagi tuan-tuan faham. Saya tak boleh bagi tuan-tuan pandai. Saya tak boleh bagi, tok guru tak boleh bagi, kitab tak boleh bagi. Yang boleh bagi faham hanya semata-mata Allah. Itu manfaat lah. Yang boleh bagi kefahaman, yang boleh bagi dapat ilmu, Allah semata-mata. Saya tak boleh bagi ilmu. Kitab tak boleh bagi ilmu. Kalau kitab boleh bagi ilmu, nescaya tokeh kedai kitab paling alim sekali. Nah, tapi dah. Kan? Kita tanya kitab ni ada jual? Ada. Kitab ni cerita apa? Tahulah Ustaz. Ustaz baca lah. Dia pun tak tahu. Kan? Walaupun dia jual kitab. Macam saya kat jual ubat. Tanya ubat ni rasa macam mana Ustaz? Saya pun tak tahu. Saya tak pernah makan. Orang tanya Arab Mac macam mana? Saya mana saya tahu. Saya tak pernah telan pun. Kan? Ni cerita dia begitu. Bukannya mesti begitu. Kan? Jadi tak boleh bagi manfaat. Tak boleh bagi manfaat. Nah, habis yang bagi manfaat siapa? Allah. Cuma jalan tu ada, asbab tu ada, dia lalu, kod lalu. Macam kita nak ambil uduk, kita buka pilih air. Nah, bukan pilih yang, bukan paip tu yang bagi air. Yang bagi air sebenarnya tangki. Air tu datang dari tangki, cuma tempat lalunya di paip. Jadi nampaklah air tu keluar kod paip. Begitu juga yang menyembuhkan Allah, cuma tempat lalunya Panadol. Maka dengan telan Panadol kita rasa sihat, contoh. Tapi bukan Panadol yang menyihatkan. Yang menyihatkan Allah. Macam tu. Boleh faham? Tangki dengan paip. Kata tangki pula ni kata ni. Mana? Itu dia punya kias untuk memberi mudah faham pada kita. Baik. Selesai. Maka kepercayaan tadilah dah sebut dah. Itulah kepercayaan yang menyekutukan Allah dengan makhluknya. Jadi pegang kemah-kemah, jangan pegang makhluk boleh memberikan manfaat ataupun makhluk boleh mendatangkan mudarat. Benda ni banyak berkisar di dalam kehidupan kita. Jadi berhati-hati dalam apa saja kerja kita buat. Pegang ni, makhluk tak boleh bagi manfaat, makhluk tak boleh bagi mudarat. Jadi tempat pergantungan hanya semata-mata kepada Allah. Hanya semata-mata pada Allah. Tetapi kita disuruh dan diperintah juga untuk mencari jalan penyelesaian. Itu dari segi syariat. Tetapi ingat, jalan yang kita cari itu bukan dia yang selesaikan. Yang selesaikan Allah. Cuma kena cari. Kita berikhtiar, kerajaan berikhtiar beli vaksin daripada Pfizer. Kan? Perdana Menteri pun dah cucuk dah. Jadi itu ikhtiar. Tapi jangan bergantung dengan vaksin. Jangan yakin overconfident dengan sebab ada vaksin, lepas ni corona hilang. Hei, siapa kata? Jangan sebab dengan yakin dengan cucuk, lepas ni takkan kena dah COVID. Siapa kata? Jangan jawab begitu. Jangan cakap begitu. Kita ikhtiar saja. Sebab itulah tanda kita ikhtiar. Lepas kita buat, kita berdoa. Minta pada Allah. Lepas cocok doa, ya Allah, moga-mogalah dengan jalan ikhtiar ini, perkara masalah yang ditimpa oleh kami ni selesai. Moga-moga Engkau tolong selesaikan, wahai Tuhan, dengan cara kami berusaha dan berikhtiar. Tapi jangan confident. Lepas cocok, okey dah. Lepas ni kita, negara akan selamat daripada COVID. Siapa cakap gitu? Cakap gitu boleh rosak akidah. Jangan main-main. Boleh rosak akidah. Jadi kita nak ikhtiar, ikhtiar lah, tak ada masalah. Tetapi jangan sampai kita meletakkan pergantungan harap
dan keyakinan kita kepada sebarang bentuk makhluk pun. Jadi cukup sekadar tu dulu pada pagi subuh ni. Nanti kita akan sambung yang ke-7, iaitu sifat kudrat. Sifat kudrat. Berhenti dekat situ. Sifat kudrat. Cukup tu tak? Kan? Tengok urut kaki pun 4 kali dah. Dah tu. Ni sedikit apa yang dapat kita pelajari bersama pada pagi ni. Moga-moga Allah mengizinkan kita, memberikan kefahaman kepada kita bersama, dan bukan setakat faham, malah kita dapat amalkan dalam sepanjang kehidupan kita di atas muka bumi ni, insya-Allah. Dan Allah selamatkan akidah kita, iman kita daripada fitnah-fitnah akhir zaman, ujian-ujian yang mendatang. Kerana ujian ni makin lama makin dahsyat, makin lama makin hebat. Jadi kita minta Allah jaga kita, Allah lindungi kita. Moga-moga kita hidup bersama Islam dan mati pun bersama Islam, insya-Allah. Jadi cukup sekadar tu, dan ada sedikit produk perniagaan untuk menampung sekolah pondok dan juga tahfiz kami di luar sana. Bolehlah membeli sambil niat menderma, insya-Allah. Jadi cukup sekadar tu, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas samiul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa islamana islamal muslimin, wa imanana imanal mu'minin, wa salatana salatal khashiin, wa a'malana a'malas solihin, wa niyatana niyatal mukhlisin, wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin, wa hayatana hayatal ulama, wa mautana bimauti syuhada, wa dikinal jannata ma'al anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar, wa qina azaban nar, wa qina azaban nar. Allahumma barik lana fi Rajabi wa Sya'ban, wa balighna Ramadan, wa balighna Ramadan, wa balighna Ramadan. Ya Allah, ya Tuhan kami, permudahkanlah segala urusan kami di dunia dan di akhirat. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Takbir.